Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat petang semua. Waalaikumsalam. Anda? Ya, Alhamdulillah kita dapat meneruskan kuliah seperti biasa. Sekarang ni kita ada lebih kurang 24 orang. Ada 4 orang lagi tak masuk. Kalau ikut dalam sistem kita ada 28 orang. Okey. Seperti biasa, terlebih dahulu kita mulakan kuliah pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan pada hari ini. Seperti yang saya maklumkan minggu lepas, hari ini ataupun minggu ni bermula sesi aktiviti dalam kumpulan, aktiviti dalam kelas. Saya dah bagi tajuk masing-masing minggu lepas. Sebelum itu saya nak semak kehadiran minggu lepas sebab saya dapati melalui link Google Meet dalam MyGuru kita ada 28 orang. Cuma jumlah yang hadir tu tak cukup. So saya nak confirmkan lah yang minggu lepas punya kuliah. Kejap orang nak masuk lagi. Windows MyGuru. Okay, bila kamu masuk dalam MyGuru melalui link, so automatic class list, ini attendance list saya akan dapat lah. Cuma saya nak tanya, attendance list ni kamu boleh access tak? Boleh tengok? Soleha? Yang saya tekan Boleh. Boleh. So boleh check lah siapa yang tak ada nama. Macam ni kan ada 25 orang je yang berdaftar lah. Tak sure lah dia masuk melalui Google Meet ke melalui luar ke. Kalau luar tu memang dia tak akan dapat akses nama lah. So macam minggu lepas berapa hari bulan? 13 hari bulan 25 orang. So bila saya take dalam student attendance system, saya detect lah ada beberapa orang, 3 orang. Itulah nak confirmkan hari ni sama ada memang tak datang ke ataupun macam mana. So saya pergi pada student attendance system. Saya memang kena check kehadiran lagi-lagi masa kelas online ni. So tak dapat jumpa kan. Okay, first yang saya detect tak ada nama tu Farah Adiba Kamarudin, 13 hari bulan 11 punya kelas. Farah Adiba ada ke? Ya, ada. Ada ke minggu lepas? Saya rasa tak pernah miss kelas doktor. Ya. Ada. Minggu lepas saya masuk. Okey, ada sokongan siapa-siapa yang boleh confirmkan? Confirm sokongan, ada sokongan yang kata jangan ditutup sokong. sebab kita tak ada bukti kan. Ada 3 orang ni, Farah Adiba, Roza Fazlin, Siti Nadia. Roza Fazlin masuk. Okay, saya pun tak sure video yang nanti saya check video berapa orang attendance dalam tu kan boleh tengok yang video yang lepas kan. Saya tak sure berapa orang punya bilangan. Tapi confirm Farah Adiba, saya take note dululah. Adi, Roza Fazlin, ada tak dalam ni? Saya masuk kelas doktor. Saya tak pernah miss lagi. Alright. Okay, saya nak respon je dulu. Nanti saya check balik dalam video lah, tengok jumlah berapa orang dalam tu. Kalau termasuk saya guna 2 laptop dengan PC, sepatutnya 30 orang lah. Kalau nak full 28. Siti Nadia,
Hello Siti Nadia. Tak ada lah tu. Kalau tak ada list. Nadia minggu lepas ada. Ya, Nadia tu minggu lepas dia ada. minggu lepas ada. Minggu ni tak masuk lagi lah. Maksud kita jumlah sekarang Sebab 20. dia ada masalah lain, doktor. Ya, okey. Nanti maklumkan dia lah. Sebab dia kena access kat tempat kerja. Dia duduk mana? Typing. Taiping. Sebab kalau tengok list kita sekarang pun 29. Kalau nak bagi cukup tu 30 orang. So memang dia lah yang belum masuk lagi dalam ni untuk hari ni lah. Okey. Saya call dia. Alright. Okey, tak apa. Saya nak respon yang itu saja dulu. Alright. Okey, yang seterusnya saya tak nak buang masa sebab selepas saya nak terus kepada kumpulan pertama lah sebab kita masa pun terhad. Sebab saya pun nak respon nanti kawan-kawan lain pun nak respon. So kita nak tahulah apa kumpulan satu dah dapat hasil daripada perbincangan dalam kumpulan So saya serahkan kepada kumpulan pertama untuk share apa yang kamu dapat. Okey, teruskan. Okey, Dr. Samila boleh tak letak slide? Alright. Semua dengar jelas ke? Dengar. Terbaik lah. Dah boleh nampak slide. So yang sejuk-sejuk tu sebagai tu. Berapa kali pertemuan ni, perbincangan? Cikgu Zaini and the gang? Hari-hari kami berbincang, Doktor. Hari-hari? Dapat tengah malam. Cuba siapa lagi yang ahli kumpulan tu tolong on video. So boleh nampak. Yang ada kumpulan dia on video. Cikgu Zaini kena on lah. Dekat hospital, Doktor. Oh, ke hospital ke? Tak sihat ke cikgu? Dia buat. Okey. Okey. Teruskan. Saya mulakanlah ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, menurut sebab 2 tahun dah tak ada present macam ni. Nasib baik ada present. Kalau tak merasa lah. Itulah tu. Okey, nama saya Siti Soleha. Saya akan memberitahukan untuk grup 1. Tajuk kami adalah bahasa lisan. Kami buat nasi artikel berkaitan. Okey. Artikel yang kami gunakan adalah paling awal yang kami dapat adalah tahun 2018 yang bertajuk Language and Cognitive Development, General Characteristic of Preschool Oral Language. Itu je paling latest kami dapat. Boleh bagi tunjuk dia punya artikel. Ada tak? Siti Nadia dah masuk. Language and Cognitive Development. Samila boleh tunjuk ke? Ataupun Dash ke tunjukkan kepada kita punya artikel tu. Sebab nak tengok jurnal mana. Yang share link tu dia show. Doktor saya kami analisis ni sampai saya masuk hospital. Ya Allah. Baru analisis satu artikel. Okay, I will be sharing it in a while. Alright. Okay. Kita tengok dulu artikel tu. This is the article. The one that we've been discussed until Zaini worded. Can you see? Alright. Yes. Clear. Okay. A2. Social and Behavioral Science, Language and Cognitive Development, General Characteristic of. Boleh turunkan bawah sikit nak tengok abstract dia. Okey, tak apalah, teruskanlah pembentangan. Okay. Okay.
tujuan kepada artikel ini, kita boleh tunggu Tamila present juga. Hold on. Tamila left. Okey, tujuan kepada artikel ini adalah mereka ingin menggariskan ciri-ciri asas bahasa sewaktu peringkat sekolah, peringkat prasekolah, di mana mereka ingin mereka nak kajilah gaya dan penggunaan dan cara penggunaan suatu bahasa pada kanak-kanak yang berumur waktu ini. Mereka nak tengok aspek dunia yang mereka gunakan dari segi aspek perkataan, ayat. Itu adalah tujuan kepada pendidikan yang dijalankan. Next, Amina. Okey, itu tujuan dia. Okey, kejap. Okey, teruskan. Okey, boleh? Teruskan. Boleh teruskan? Ya, boleh. Okey, objektif kepada pendidikan ini, mereka ingin menganalisis korelasi antara tahap perkembangan pertuturan dan tahap intelektual murid prasekolah. Maksudnya mereka nak kaji hubungan antara kanak-kanak punya intellectual level ni dengan bahasa yang dengan cara pertuturan mereka. Sama ada selari ataupun tukar kurang daripada umur sepatutnya dan sebagainya. Kemudian adalah untuk mengenal pasti jumlah bahasa yang khusus untuk usia prasekolah. Ini maksudnya mereka mengkaji berapa banyak perkataan dan berapa banyak perkataan yang kanak-kanak ini boleh guna waktu umur ni, dan juga sedara mana mereka memahami maksud-maksud tersebut. Kemudian mengenal pasti sebarang ucapan yang ada pada gambar pada situs. Ini maksudnya speech disorder. Mereka nak mengenal pasti adakah antara kanak-kanak ini mengalami masalah speech disorder. Sebab speech disorder ni dia cakap ni. Alright, kemudian jadi metodologi pada kajian ini adalah kajian ini berbentuk kualitatif. Dan sampel yang digunakan untuk mengikat ini adalah dijalankan di tadika bandar dan melibatkan 20 orang kanak-kanak prasekolah, 11 kanak-kanak perempuan dan 9 kanak-kanak lelaki yang umur dia antara 3 tahun 5 bulan ke 6 tahun 5 bulan. Di mana kajian ini mereka jalankan dalam kumpulan kecil, kumpulan sederhana dan kumpulan besar. Maksudnya ada yang secara individu, ada yang secara kumpulan kecil dan juga ada keseluruhan yang campur. Okay, next, instrumen yang mereka gunakan, test yang mereka gunakan untuk mendidik, untuk mengkaji adalah pertama the draw a person test. Draw a person test ni mereka gunakan untuk mereka nak pasti macam mana bahasa yang kanak-kanak guna bila mereka menerangkan tentang lukisan mereka dan sebagainya. Kemudian di elite Discovery Psychological Language Test ni inilah test yang macam saya nak terangkan tadi tu. Test ni di mana untuk mereka kena pasti Okey, dah. Untuk test ni pula mereka macam ini adalah untuk mereka melihat level antara chronological age dengan psychological age, psychological age of the language. Adakah sama dengan chronological age? Maksudnya begini, contoh umur 3 tahun 5 bulan ni, adakah bahasa yang budak yang berumur ni, bahasa yang digunakan itu sesuai dengan umur dia, ataupun adakah bahasa yang digunakan tu lebih advance daripada sepatutnya umur dia, ataupun bahasa yang digunakan tu lower dan sepatutnya dia bercakap. Maksudnya di sini mereka mengkaji jika kanak-kanak tersebut psychological age of the language tu lagi tinggi daripada chronological age kanak-kanak, ini dikatakan boleh bercakap the child can speak in higher development language. Ini kalau bahasa diguna tu selari dengan umur dia, dikatakan normal.
Tapi jika bahasa yang digunakan tu kurang daripada sepatutnya umur yang digunakan, kemungkinan it is possible for the child to speak in a it is possible untuk kanak-kanak tu ada masalah cara cakapan mereka tu macam poor. And then vocabulary learning proficiency test ni adalah untuk mereka kena pasti macam mana berapa banyak vocab yang kanak-kanak ni ada. And then speech defect test ni adalah untuk mengenal pasti speech disorder kanak-kanak, adakah mereka mengalaminya ataupun tidak. Okay, analisis perkajian ini adalah korelasi antara tahap perkembangan kurikulum dan tahap intelektual kanak-kanak sekolah. Sebenarnya bila kita membaca artikel ini, dia mengatakan bahawa kanak-kanak yang boleh banyak lagi bahasa dia, banyak lagi berkembangnya intelektual dia tu, lagi banyak bahasa dia. Dan juga sebaliknya, lagi banyak bahasa kanak-kanak tu, lagi intelektual dia lagi akan berkembangnya dengan lebih besar. Ya, kanak-kanak Kalau kanak-kanak yang intelektual dia tinggi, dia orang kata kosa kata tuturan dia tu lagi tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai intelektual rendah. Itu. Betul kan? Betul tak? Ataupun boleh juga dikatakan disebabkan penguasaan bahasa tu rendah, jadi intelektual dia mungkin penyebab kepada intelektual dia tu lambat berkembang kerana penguasaan bahasa itu sendiri. Okay, next, okay. Selepas objektif ini semua dan dapatkan kepada kajian, pertama, subjek mempunyai pemerhatian yang timbul dari keadaan sosioekonomi seperti pengetahuan yang objektif dan subjektif. Maksudnya antara tes-tes yang dibuat tu dapat kita pasti bahawa kanak-kanak ni sebenarnya dia agak cakna dengan kawasan dengan persekitaran mereka. Maksudnya mereka ni tahu apa yang jadi. Mereka ni macam mana mereka dapat ilmu walaupun secara langsung atau tidak langsung. Kemudian mereka berupaya untuk menggunakan beberapa operasi mental seperti abstraction, generalization and concretization. Yang saya faham kaitan abstraction dan generalization ni adalah macam kanak-kanak ni sebenarnya faham nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai ni kan benda yang kita tak nampak tapi boleh dibuat. Maksudnya boleh express, boleh dijalankan, contohnya macam buat baik, tolong orang. Itu yang saya faham lah. Maksudnya kanak-kanak ni boleh faham nilai-nilai mana yang baik, mana yang tak baik. Okay, kemudian kekayaan memahami apa yang diterokai, terjumpai serta ini adalah objek yang diminat. Di sini ia bermaksud kanak-kanak ni bila dia dapat tahu sesuatu perkara itu, mereka faham. Okay, bila mereka contohnya macam bila mereka buat satu aktiviti, mereka pegang atau mereka lihat, mereka dengar, sebenarnya mereka boleh relate macam mana benda tu, apa akibat daripada perkara ini, apa yang akan jadi kalau dia buat macam ni. Maksudnya dia secara tak langsung, selain daripada apa yang pendidik itu terangkan ataupun dia ataupun ibu bapa mereka terangkan, dia sebenarnya boleh faham dengan pengalaman dia sendiri. Okay, and then next, keupayaan untuk memahami sebab dan akibat. Ini macam saya rasa macam semua faham lah keupayaan untuk memahami sebab dan akibat. Next, kebolehan minta bahasa untuk menemukan konsep yang betul. Ini maksudnya kebolehan konsep gramatik tu, peringkat gramatik yang kanak-kanak ni dapat. Maksudnya adakah bahasa yang mereka guna itu sesuai dengan konteks perbahasan ketika itu. Sesuai tak word yang diguna tu ketika bercakap tu mengenai sesuatu perkara. And then kedua, jumlah perkataan yang digunakan oleh kanak-kanak tinggi. Sedangkan yang tinggi perkembangan intelektual adalah lebih tinggi daripada jumlah perkataan yang digunakan oleh kanak-kanak yang intelektual sedang macam yang aku terangkan tadi, kanak-kanak yang intelektual tinggi
benda ni dia lagi banyak vocab dia compare to kanak-kanak yang intelektual dia sederhana. Dan intelektual ni tu berkaitan dengan pendidikan dia terima oleh kanak-kanak tu juga sebenarnya. Dia juga keadaan sekeliling dia yang menentukan intelektual dia. Itu yang kami faham lah betul. And then kemudian gangguan pertuturan yang berlaku mempunyai berkaitan antara usia kronik kanak-kanak kelas sekolah. Sebenarnya ayat dia saya tak tahu lah doktor, tapi kan yang saya faham sebenarnya kanak-kanak yang ada masalah speech disorder ini not necessarily dia orang tak berkomunikasi ataupun mereka ini ada mereka jarang komunikasi ke, jarang tak sebab pendidikan ke, tak semestinya. Sebenarnya mengikut kajian ini dikenapasi bahawa speech disorder ini adalah adalah disebabkan oleh otak dia yang belum matang, yang belum cukup matang sebenarnya, yang menyebabkan seorang kanak-kanak tu dia ada masalah cakap pelat ke, ataupun dia ada masalah macam nak berkomunikasi, nak menggambarkan sesuatu tu. Dia disebabkan dia punya sistem artikulasi dia tu belum cukup matang untuk dia untuk dia bercakap. All still immature developed during this period. So that was the cause why the kid was having a speech disorder. Okay, kemudian kita sambung dengan Dash untuk the next slide. Okay, this is about the overall of the article. So our article was stated by Michael Rohana Angel 2018. So dia telah membuat kajian pasal ciri-ciri asas bahasa sewaktu peringkat prasekolah. So objektif kajian ini untuk menganalisis korelansi antara tahap perkembangan bertutur dan juga dan tahap intelektual murid prasekolah. So the design of this article is qualitative, and they include 20 students, kanak-kanak prasekolah, 11 kanak-kanak perempuan dan 9 kanak-kanak lelaki. So the average of the age is from 3 years old, 5 months, and 6 years old, 5 months. Okay, so next. So they also include with 4 instrument kajian dalam artikel ini. As what Soleha explained just now, the draw a personal test, the Alliance Insurance Psychological Language Age Test, a vocabulary volume professions test, and a speech defect test. So next, okay, so it's all about the article. So keupayaan untuk memahami sebagai aktiviti pemikiran dan penangkapan hubungan antara objek dan fenomena. So visually, like the article explains that even the object and the environment, surrounding of the environment, students will affect the oral language. So which means the object and also the phenomena around of the students. Dan keupayaan untuk menggunakan perwakilan konsep objek dan fenomena yang diketahui, dan keupayaan untuk menggunakan fungsi magnesium, kebolehan menggunakan bahasa untuk menentukan konsep dengan betul. So next, okay, so what selain itu data yang kami dikumpulkan ialah jumlah perkataan yang digunakan oleh kanak-kanak yang tinggi perkembangan intelektual lebih tinggi daripada jumlah perkataan yang digunakan oleh kanak-kanak yang intelektual sederhana. So which means the highest the children with the intellectual have the number of the words that they speak is bigger compared to the students who are with the intellectual with the normal medium language. They will have a less intellectual communications. Dan hasil yang kami dapat menunjukkan gangguan pertuturan berlaku adalah berkaitan antara usia kronik kanak-kanak prasekolah and also keupayaan artikulasi atau tahap perkembangan fonetik artikular
pendekatan fonik dan keupayaan analitik sintetik cortex cerebellum. This is what just now Soleha explained, states that the listening of the phonics also might help the children to get the increasing their intellectual. So this is what we believe that the article has mentioned, that the increasing of the phonics can also let the children to get a increasing on their intellectual. So next is Okay, you have only 5 minutes on time. 5 minutes only. okay. We have not So enough synthetic time. is about mengkaji dan berbincang mengenai ciri-ciri asas bahasa dalam kalangan kanak-kanak. So this is what just now we already explained everything. It's Okay. also involved with the 4 instruments and all. We just do a recap. Okay, the last one I have to explain is about the hasil yang diperoleh dari penerapan 4 ujian yang disebutkan tadi memungkinkan kami untuk menguraikan tahap yang dicapai dalam perkembangan bahasa dan intelek oleh kanak-kanak prasekolah dan pada masa yang sama untuk mewujudkan satu ciri-ciri evolusi tingkah laku verbal, keupayaan intelektual yang ada di zaman ini, serta dinamik hubungan antara bahasa dan pemikiran, iaitu insan, perlakuan dan proses minda. So which means language also, oral language also will might affect the mind of the children. Then we go to next. Okay, so rumusan is just kami mendapati bahawa mempelajari ciri-ciri bahasa pada usia prasekolah sangat penting untuk melakukan tingkah laku lisan dan aktiviti intelektual prasekolah. Dari beberapa pandangan, iaitu membolehkan pengetahuan mengenai proses minda lain seperti pemikiran, imaginations, ingatan, kreativiti kepada tahap perkembangan bahasa adalah penunjuk asas dalam penilaian tahap perkembangan intelektual. So by this membangunkan tindakan lisan yang kompleks kanak-kanak mempunyai pemulihan penting yang terlibat dalam perkembangan seluruh profil tingkah laku serta memberi peluang untuk menyelesaikan dengan persekitaran semasa. So which mean by all the imaginations, the ingatan, creativity will give us a good impact for the children by oral language. So next is penulisan. I'll pass it to Soleha back. Okey, Ringkaskan sebab yang kami dapati. okay, ringkaskannya Soleha. Okey, 2 minutes only. Okey. Daripada kami mendapati bahawa pengaruh persekitaran dan didikan yang terdapat pada kanak-kanak terutama awal kehidupan mereka sebenarnya mempengaruhi perkembangan bahasa lisan. Contohnya, kalau dekat rumah, kalau contohnya keluarga mereka ataupun tempat mereka belajar sangat mempengaruhi penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak. Dan juga ia mempengaruhi kecekapan bertutur, seterusnya mempengaruhi cara kanak-kanak tersebut berfikir dan berkomunikasi. Cara bertutur kanak-kanak ini boleh memperlihatkan bagaimana kanak-kanak tu berjalan proses, otak dia proses. Dengan cara dia bercakap tu kita boleh tahu macam mana otak dia proses. And then mendalami akan ciri-ciri bahasa awal dengan banyak ilmu yang tepat akan meningkatkan kebolehan bahasa kanak-kanak, seterusnya membenarkan pengetahuan yang lain hadir secara tak langsung menjadi sangat efektif. Kiranya kemudian tahap penguasaan bahasa yang tinggi menentukan perkembangan yang sangat baik berkaitan struktur intelektual kanak-kanak. Bahasa dan pemikiran menjadi bunga yang kekal. Bahasa ini sangatlah bahasa dan juga intelek ni memang tak akan boleh berpisah. Jadi untuk kita mengkaji intelek, kita juga boleh mengkaji melalui bahasa yang boleh kanak-kanak. Itu je daripada kami. Okay, cukup masa 3.35 minit. Okay, tahniah untuk kumpulan yang pertama atas pembentangan tadi.
Sebelum saya bagi respon, saya dah banyak dah buat catatan kat sini respon saya nak tanya sebab sangat menarik artikel ni. So saya minta lah pelajar-pelajar lain bagi respon dulu kalau ada sebarang pertanyaan dan sebagainya lah, pendapat tentang tajuk ataupun artikel yang dibincangkan pada petang ni. Mungkin ada siapa-siapa nak bagi apa-apa pandangan ataupun persoalan, persilakan. Mana dah semua? Volunteer, ada siapa-siapa volunteer? Hello? Ya, Zazwani. Zazwani dulu. Tentang apa yang saya cakap tu, tak ada masalah kebetulan kan. Memang betul ada saya punya anak saudara saya sendiri, dia memang sekarang 2 tahun lebih tak boleh cakap. Bertuturan. 2 tahun lebih tak boleh cakap. Dia cakap dan mak dia terpaksa pergi ke pakar anak. Sebab mereka kan sudah cakap dua perkataan juga. Nak makan, nak susu, dia tak ada cakap. Dan kami memang ingatkan dia macam ada masalah, apa yang bisa. Tapi bila dia masuk 3 tahun lebih, dia tu boleh bercakap dia lancar. Maksudnya bukan berada dia dah cakap lah, dia boleh cakap benda tu dalam minda, dia faham. Tak keluar dengan perkataan. Dia masalah dia sendiri. Seorang ni dia ada masalah untuk memahami dalam bahasa lain. Dia boleh kecil, dia tak faham. Walaupun sebenarnya dia bersedaran, dia cakap bahasa lain, tapi dia cakap dia besar di sini cakap dia boleh bahasa Inggeris dan bila kawan yang cakap bahasa Inggeris. Dia menarik istilah saya. Okey. Ada respon daripada pembentang tentang situasi yang dikongsikan oleh Zazwani. Bagus sebab pengalaman sebenar. Doktor, saya ada seorang kanak-kanak tu, dia duduk dengan pengasuh sendiri kan. Dia dah 3 tahun lebih dia tak boleh cakap langsung. Dia macam kalau cakap dengan dia faham tapi dia langsung tak boleh nak cakap. Lepas tu mak dia datang kat sekolah saya, mak dia kata dia ni tak boleh cakap langsung. Tak tahu lah macam mana. Dia masuk sekolah saya doktor 2 bulan je. Sekarang ni dia tak berhenti bercakap. Maksudnya saya pun tak tahu. Apa yang kamu buat sampai dia tak boleh berhenti bercakap sepanjang 2 bulan tu? Kita orang kan dekat sekolah kan, cikgu macam saya pula pandai cakap. Memang sikit dia bercakap je lah. Okey. Dia je lama-lama 2 bulan je doktor. Daripada dia tak boleh cakap langsung tu dia boleh cakap. Sampai sekarang ni mak dia pun kata dia ni kat rumah cuma bebel je. Ada tanya tak masa dia kat pengasuh 3 tahun tu, masa 3 tahun tu pengasuh tu buat apa? Sepanjang mak dia ada tanya bila duduk pengasuh sendirian ni, yang pengasuh dia tu sibuk je lah buat kerja rumah. Lepas tu pula dia tak ada kawan. Dia dengan budak kecil je, 2 orang je dia sibuk. Jadi dia tak ada nak cakap dengan siapa pula dia nak cakap dengan dia. Yang pengasuh dia tu pun tak bercakap pun. Pengasuh buat kerja je, mandikan dia, tak ada buat aktiviti yang macam dekat mes tu buat lah. Biasa kita macam-macam dekat laptop mungkin kan tak ada kan. Jadi mungkin tu salah satu penyebab lah dia tak cakap. Kurang komunikasi. Ya, sangat kurang komunikasi. okey, bagus. Okey. Ada lagi? Ada lagi nak bagi pandangan? Nanti saya respon juga. Ya, Umi Hani. Ya. Boleh. Saya memang deal dengan pendidikan khas sebelum ni dan saya ada 2 kes yang switch today. Saya buat communication terapi lah. So satu kes ni dia lahir bulan 12. Jadi by year kalau ikut tahun dia sebenarnya dah 6 tahun. Tapi kalau ikut tahap perkembangan, sebab tadi kita ada mention pasal yang developmental age apa semua tu kan. Jadi tahap perkembangan dia belum lagi cukup 6 tahun. Betul. Jadi apa yang berlaku pada kanak-kanak ni adalah dia macam ni keinginan dia bercakap tu ada, tapi bahasa
dia tu tak ada. Jadi bila dia bercakap, dia banyak bercakap dengan macam bahasa penguin lah, bahasa alien. So ada masa tu kita cuba bila parents dia refer kepada saya, sebelum ni dia tak banyak macam ni keinginan secara sukarela untuk bercerita. Dia cuba bercerita tapi lepas tu dia macam give up sebab orang tak faham apa yang dia cakap. Itu yang pertama lah. Jadi dia memang tak kenal huruf. Sekarang ni umur macam ni sekarang ni umur 6 tahun lah, tapi sebenarnya perkembangan masih 5 tahun lebih lah kan. Betul. Okay, Jadi mak dia agak risau sebab dah nak masuk sekolah kan. Sorry anak saudara saya pula tu. Dia dah nak masuk sekolah. Jadi sebab tu mak ayah dia refer dia kepada saya untuk saya buat sesi lah secara komunikasi. Tapi saya dah cakap dengan parents dia kalau boleh refer kepada speech therapy. Cuma isu dia kalau speech therapy government, sesi yang dia dapat cuma setahun sekali. Jadi memang tak berkesan untuk anak dia. Jadi apa yang saya boleh buat adalah berdasarkan pengalaman saya dulu sebagai communication therapist dan cikgu pendidikan khas. Jadi saya buat aktiviti lah dan alhamdulillah budak tu bolehlah ada keinginan lebih banyak keinginan untuk bercerita dan sekarang ni saya tengah cuba betulkan dia punya sebutan untuk bahasa lisan lah, secara bahasa lisan. Dan yang lagi satu kes, dia didiagnose sebagai speech delay tapi karakteristik dia lebih kepada autism dan ayah dia in denial untuk accept the fact yang anak dia ni jatuh dalam kategori pendidikan khas. Jadi apa yang berlaku waktu tu, ayah dia banyak reject all early intervention program. Jadi anak saudara dia merupakan pelajar diploma saya sebab saya sekarang pensyarah. Jadi anak saudara dia yang minta saya datang untuk persuade abang dia dengan abang kakak ipar dia ni untuk hantar untuk bagi sesi dengan anak saudara dia lah. Bila saya datang, eye contact tak ada, dia ada sound tapi dia ekolalia, dia parrot talk, dia repeat apa yang mak ayah dia cakap, apa semua tu lah. Tapi waktu tu sesi yang pertama tak banyak yang kami boleh buat tapi saya ajar dia untuk request, dan sesi yang kedua dia improve doktor sebab dia umur berapa tahun dah sekarang ni? Yang itu interesting sikit sebab dia 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tapi sebab bila saya berjaya pujuk ayah dia, ayah kepada kakak dia, baru macam dia agree untuk hantar early intervention lah. Sebab kita apa-apa hal untuk kanak-kanak pendidikan khas dalam perkembangan bahasa memang early intervention tu sangat penting kan. Jadi saya cuba pujuk untuk hantar pergi early intervention. Yang mula-mula detect dia kategori pendidikan khas autism tu pakar lah. Daripada macam mana? Saya ke? Tak, yang detect dia kata kanak-kanak tu dia ada apa autism. Siapa yang detect? Doktor pakar lah. Diagnose. Doktor pakar memang diagnose dia pada tingkat awal sebagai speech delay. Tapi banyak karakteristik dia, ciri-ciri dia lebih kepada autism. Tapi saya dah cakap dengan parents dia, saya kata saya sebab memang tak keluarkan diagnose, saya tak boleh keluarkan diagnose sebab saya bukan doktor. Cuma saya cakap kalau macam dia tu autism, cara pendekatan untuk kita ajar tu sedikit berbeza sebab kita kena macam ni, bukan rigid, structured, lebih structured. Tapi apa yang saya buat waktu tu, sebab saya ajar untuk dia request dan saya nyanyi lagu dan minta dia sambung peringkat yang hujung untuk dapatkan respon dia sahaja. Dan so far alhamdulillah dia respon, cuma itulah saya terpaksa stop sekejap sesi sebab COVID sekarang ni. Tapi berdasarkan experience saya, apa yang pembentangan kumpulan tadi tu, dia merangkumi dua part lah, which is developmental age, macam mana perkembangan umur budak tu mempengaruhi perkembangan dia, dan yang lagi satu tu dia punya ni lah itu bos. Alright, okay, perkongsian yang sangat menarik, terima kasih. Okay, one more kalau ada, kalau ada lah, siapa nak berkongsi ke, nak apa ke, barulah sesi perbincangan ni apa kata orang, menarik, aktif. Okay, ada lagi? I have. Okay, ada seorang lagi. One more. Agent Kelinjen. Yeah. Okay. Actually, I'm interested with perkaitan intelektual dengan perkembangan bahasa tu. You say semakin budak tu intelektualnya tinggi dan bahasa dia pun macam banyak lah. Tapi I have
student, dia memang ada speech delay. Tapi dia sangat funny. He's too smart. Dia punya, dia speech delay and dia punya perkataan bahasa tu memang ada limit. But dia memang sangat macam cepat tangkap apa yang kita ajar. So dari segi intelek dia tu, walaupun bahasa dia kata tadi kurang, tapi intelek dari segi apa yang dia baik, dia bagus? Macam kalau kita ajarkan, macam kita ajar coding, kalau macam perkataan tu perkataan yang mudah CUP, so dia akan ingat ke macam tu. So everything yang memang kalau dalam kelas dia tak akan fokus sangatlah, tapi bila kita tanya balik dia faham. Dari segi dia punya early maths, early science, emotion, okay. Early maths dia boleh kira macam dia macam macam murid yang normal, and sometimes he's good daripada murid yang normal. Umur berapa tahun dah? Dia 5 tahun. Okay. So I don't know if intelektual itu mempengaruhi dia punya perkembangan bahasa ataupun tidak. Okay, soalan yang bagus. Kembalikan kepada pembentang. Ada respon? Soalan yang sangat bagus. Itu pun boleh bincang. Ahli pembentang ada respon tentang okey. Sebab tu kami berkata tadi, dia ada speech delay tu, dia begini, benda misalnya nak katakan speech delay tu dia macam lain lah. Dia macam lain. Kita tak kata budak ada speech delay betul tak. Memang dia pandai. Saya pada student speech delay, dia memang pandai, tapi dia tak ada cakap dia. Itu dia macam duduk di satu level yang lain. Dia satu kumpulan yang lain. Kumpulan yang dikatakan yang kami bincangkan melalui artikel ini adalah kumpulan kanak-kanak yang normal. Okay. Yang normal. Kalau lagi banyak orang rasa kita ajar kan, sebenarnya dia lagi macam tak ada lagi kembang-kembang macam tu. Jadi kita boleh cam melalui bahasa yang diguna. Rupanya dia dapat macam ni, dia dapat tu. Kalau macam yang kami faham, kalau macam speech delay ni, dia itulah kita kata macam tadi tu, yang dia berkemungkinan dia ada image cerebral cortex tu. So it's like dia tak ada pun kata macam budak ni sikit cakap dia tak pandai. Tak juga sebenarnya. So ahli kumpulan yang lain tolong one more respon. Cikgu Sairi ke, siapa ke, Ustaz Cikgu Zaini? Betul. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh berdasarkan artikel yang dibuat oleh pengkaji, dia melakukan kajian juga atas budak-budak yang normal lah. Maksudnya budak tu dia ada masalah dari segi speech delay, dari segi autism. Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan ke atas kanak-kanak yang normal ni, hasil dapatan mendapati bahawa pertujuan tu memang berkait dengan tahap intelektual murid tersebut. Jadi betapa tinggi tahap intelektual murid tu, maka banyaklah tahap penguasaan kosakata, tahap pertuturan tinggi berbanding pengalaman cikgu sendiri di sekolah, benda tu terbukti tak? Betul. Kalau macam saya pun ada student budak yang speech delay. Saya ada membuka kelas membaca. Dia tak sama. Ya, betul. Yang speech dia tak sama. Ya. Okey, macam budak speech delay kan, yang murid saya tu sekarang tahun 3. Waktu umur dia daripada ni lah, prasekolah hingga tahun 2, memang dia tak boleh cakap. Memang dia macam budak penak lah. Dia nak cakap tiba-tiba dia terhenti. Bila umur dia sekarang ni tahun 3, dia boleh bercakap. Dia cakap banyak, tak berhenti-henti. Waktu tahun 3 ni lah tahap. Waktu sekarang ni pun tahap intelek dia tu macam baru dia dapat apa yang cikgu ajar kat sekolah tu, baru dia dapat tangkap satu-satu. Alright. Betul doktor.
Okey. Terima kasih pada yang bagi respon dan pembentang. Semua respon daripada saya untuk pembentang yang pertama untuk hari ini. Cuba buka slide tadi balik. Syamila yang tadi, yang ni. Slide kamu tadi. Hold on. Alright. Tak habis lagi Soleha. Sebab saya tak bagi respon lagi. Tapi saya bagus yang lain bagi respon, bagi pengalaman yang sebenar, yang betul-betul autentik lah. Sebab mengalami benda tu. Orang baru sedap banyak juga di dalam. Alright, tak apa. Okay, next. Saya tanya. Okay, dari segi, cuba back balik. Ini just technical. Cuba kalau saya tengok sumber tadi tu, cuba back Syamila. Okay, back tadi tajuk. Okay. Kalau saya tengok ni tak menepati APA lagi. Nanti tengoklah. Dia punya nama jurnal tak ada, nama penulis kan. Okay, huruf besar, huruf kecil itu tak apalah, sebab just nak bentang. Tapi masa untuk kamu, yang betul untuk kamu punya artikel, kena tengok yang tu lah. Okay, next. Saya nak tengok objektif tadi. Okay, tujuan saya tengok artikel ni sangat menarik, sangat bagus untuk kita bincangkan. Sebab dia, objektif dia ada 3. Dan objektif ketiga-tiga tu sebenarnya something yang besar. Satu tentang korelasi, satu tentang vocab punya jumlah vocabulary atau bahasa dia, satu lagi tentang speech delay tadi ataupun speech disorder. Okey. Dari sini tak ada masalah sangat. Okey, next. Okey, kat sini something wrong somewhere lah. Saya nak I'm not sure kamu punya reka bentuk design design dia kualitatif, tapi bila tengok dari segi instrumen dan analisis, saya nampak dia lebih pada kuantitatif. Tapi bila pergi tengok sampel 20 orang, saya nampak dia lebih kualitatif. So, dari mana kamu dapat kualitatif ni? Memang ada dalam artikel tu ke, atau kamu just buat assumption? Betul. Yang dalam tu saya buat assumption kata tu kualitatif. Sebab dalam artikel tu dia tak pilih tau. Okey. Bentuk. So something wrong somewhere. Aku terfikir kualitatif tapi korelasi tu analisis kuantitatif. So nanti take note lah. Tak apa, Suzai ni tak belajar lagi meta, tak belajar lagi kaedah pendidikan, ada semester ni kot. Jangan. So itu nanti tengok balik, betulkan apa semua. Sebab tengok sampel macam kualis tak ramai, tapi bila pergi dia punya instrumen semua test tu kuantitatif, ujian. Betul. Kan korelasi. Saya tu sebab daripada segi test tu lah. Test macam kualitatif saya decide kata ni kualitatif lah. Kualitatif kena faham dia lebih pada naratif, bukan number. Kualitatif macam contoh temu bual, pemerhatian, analisis dokumen. Kalau kuantitatif yang melibatkan ujian, numbering, analyze, korelasi. Okey, tak apa, cuma dari segi sampel tu lah saya pun memang dalam ni 20 orang je sampel dia. Confirm 20 orang? Ya, doktor. Alright. Confirm. Okay, next. Dia memang spesifik. Itulah, okay. Cuma satu lagi persoalan saya, sebab kalau saya nampak dia punya instrumen, vocabulary tu nampak lah, bahasa tu nampak lah. Cuma nak tanyalah kepada pembentang untuk, sebab dia nak buat korelasi antara pertuturan ataupun bahasa dengan intelektual dia. Test untuk intelektual dia guna instrumen yang mana? Untuk intelektual boleh dictate antara keempat ni, which one test for intellectual? Yang tu kot, yang nombor 1 tu, the draw of person test tu. Yeah, confirm okay. Draw of person test. Sebab tu bila saya tanya, intellectual ni dia besar. Sama ada dia nak mengukur early maths ke, early science ke, kognitif kan, sama ada apa semuanya. Sebab tu okay, kalau draw person test kemungkinan lah boleh nampak lah kalau ada. Sebab boleh nampak dia kena, instrumen tu memang kena menjawab objektif atau persoalan kajian, boleh ukur. Contoh vocab kita boleh nampak, speech delay boleh nampak, speech defect, vocal volume boleh nampak untuk ujian objektif ketiga. Ada something objektif tu kita kena pastikan setiap objektif kita boleh ukur ataupun tidak. Sebab tu kena tally. Kalau macam ni okey, boleh nampak lah semua boleh diukur, objektif tu boleh diukur dan ada dia punya data. Alright, and then yang menariknya bila kamu
kamu search artikel ataupun dan sebagainya, bila kamu dapat satu test ataupun instrumen seperti ini, sebenarnya kamu pun boleh duplicate, boleh adaptasi, boleh buat instrumen tu, boleh translate, buat terjemahan, dapatkan kesan dan sebagainya. Tak perlu sampai nak buat test sendiri untuk peringkat pengajian. Contohlah kamu nak buat something, ini saya punya pendapat sendiri bila saya buat kajian tentang vocabulary volume ataupun jumlah bahasa, jumlah pemberahan kata masih sangat kurang dijalankan di Malaysia mengikut standard kanak-kanak di Malaysia. Mungkin di overseas, kita overseas banyak buat tentang vocabulary, sebab ada banyak, nanti saya bagi tunjuk. Dia kata peringkat umur ni berapa sekian jumlah pemberahan kata dia boleh kuasai dan apa jenis perkataan. Memang tak ada orang buat, kurang. Yang ada pun tak ikut standard kanak-kanak di Malaysia. Itu salah satu kajian yang menarik. So contohnya kamu boleh adapt instrumen yang ketiga tu, vocabulary volume proficiency test. So tak perlu, kadang-kadang paling penting untuk dalam kajian sebenarnya instrumen. Kalau kamu dapat instrumen, sebenarnya daripada instrumen tu boleh buat tajuk kajian, boleh buat vocab, boleh buat objektif dan sebagainya. Sebab saya nampak instrumen tu ialah memastikan kita punya data kajian tu sah. Dan instrumen tu memang valid, memang berkualiti. Lebih baik kita rujuk instrumen-instrumen yang sedia ada. Okey, next, terjawab untuk intelektual. Kualitatif tadi pun terjawab. Cuma bahagian dapatan, kalau boleh bahagian dapatan tentang subjek dan sebagainya tak perlu. Terus fokus kepada objektif kajian. Contoh yang objektif kajian kamu ketiga objektif kan, tentang korelasi. Korelasi ni maksudnya hubungan, sama ada dia ada hubungan positif, hubungan negatif ataupun tak ada hubungan. Kalau positif tu maksudnya dua-dua naiklah, satu naik, satu pun naik. Contohnya vocab tinggi, intelektual pun tinggi. Kalau tengok dapatan ni, so yang ni tak perlu. Mungkin dalam yang lain-lain pun take note. Bila kamu analisis artikel nanti, rujuk pada tujuan atau objektif, mesti itu saja yang kamu tulis untuk menjawab objektif. Kalau saya tengok kat sini, cuba the next slide. Ini pun bukan lagi dapatan utama. Okey, the next slide, jumlah perkataan. Ini lebih pada korelasi lah, lebih tinggi daripada jumlah perkataan yang digunakan oleh kanak-kanak dan sebagainya. Maksudnya ini objektif pertama tercapai. Kamu kata korelasi dia hubungan positif. Yang menariknya tentang korelasi ni, satu, membuktikan bahawa bahasa itu memainkan peranan penting tentang intelektual. Sebab bila kita tengok sekarang ni punya demand parents dan sebagainya, dia tak nampak bahasa. Bila bercakap tentang literasi ataupun awal dan sebagainya, dia hanya nampak membaca dan menulis. Menulis pun kadang-kadang surface, membaca, baca. Itu je kalau kita nampak sekarang ni. Bila sebut literasi ataupun literasi awal, orang akan nampak membaca saja. Sebenarnya kajian ni membuktikan bukan setakat membaca, menyokong intelektual, tetapi bahasa. So dia ada membuktikan peranan penting bahasa untuk dia punya intelektual. So itu yang kita susah nak ubah mindset. Sebab dari segi kurikulum dan sebagainya pun banyak menekankan 3M sekarang ataupun 4M dan sebagainya, membaca itu. Cumanya kalau tengok situasi sekarang dari segi aspek bahasa, memang itu yang banyak sekarang, case speech delay dan speech order. Nanti saya bincang itu. Tapi kepentingan korelasi, dan saya nak kaitkan tadi dengan yang tadi Jacqueline tadi tu, ya, satu boleh diterima lah sebab Jacqueline tadi sebut kata sampel yang ataupun kanak-kanak dia speech delay, speech disorder. So memang dia tak boleh kaitkan dengan sampel yang korelasi ni lah, sebab korelasi tu kanak-kanak normal. Itu betul. Dan satu lagi point yang boleh tambah sebenarnya, sebab dia punya sampel ni hanya 20 orang. So bila 20 orang, dia tak boleh digeneralisasikan kepada semua kanak-kanak. Maksudnya pemaknaan dapatan ini tak boleh kita guna pakai untuk seluruh kanak-kanak, sebab dia hanya sampel 20 orang. Melainkan dia dapat 20 ataupun sampel yang mewakili populasi. So nanti kajian kamu nanti tengoklah ada istilah tentang populasi dan sampel. Maksudnya sampel ni diambil daripada mewakili populasi yang ada, baru boleh pakai untuk semua. Tapi yang ni saya tengok 20 orang tak cukup. Sebab tu kita tak boleh anggap walaupun normal, kita boleh kata kanak-kanak lain pun sama berdasarkan artikel ini. Tak boleh, sebab dia tak boleh digeneralisasikan, sampel dia kurang. Tu saya tanya tadi, dan saya pun pelik macam mana dia boleh buat korelasi dengan hanya menggunakan
20 orang. Analisis apa yang dia guna? Itu tak boleh, tak nak bincang lah, itu aspek dari segi metod. Kemudian gangguan pertuturan berlaku mempunyai perkaitan antara usia kronik. Tentang speech delay tadi banyak orang cerita. Faktor-faktornya ia banyak aspek. Pengalaman, persekitaran, parents di rumah paling penting. Apa lagi? Sama juga tadi Cikgu Huzaini tadi sebut tentang articulation, tentang mental punya kognitif, punya kebolehan, dan yang bermasalah pembelajar ataupun kanak-kanak berkeperluan khas. Ini semua yang menentukan, dan saya paling yang saya nampak ialah faktor persekitaran paling yang dengan masa sekarang ni lah. Dengan parentsnya, dengan gadgetnya, dengan penumpuan kanak-kanak yang kurang menghadkan bahasa kanak-kanak. Nanti saya akan tunjukkan adalah nota-nota tambahan tentang bahasa ini. Okey, dalam kamu punya penulisan, cuba next. Ini tak ada, ini berulang, next. Itu yang banyak masa tadi kat sini. Ini sepatutnya tak perlu dah. Yang the next group nanti tengok balik. Next. Sintesis. Okey, next. Rumusan. Next, saya nak tengok yang kamu punya penulisan reflektif. Okey, penulisan reflektif ada kat sini. Cuma mungkin boleh tambah juga apa implikasi dapatan kajian ini. Okey, kamu kata korelasi. Okey, ada hubungan bahasa yang baik dengan intelektual. Maksudnya kalau bahasa banyak, tinggi, intelektual pun tinggi. So apa implikasinya? Implikasinya sepatutnya kita guru ataupun parents kena tekankan juga bahasa. Jangan baca dan tulis sahaja. Sebab dia pun mempengaruhi intelektual. Walaupun tak boleh digenerasikan, tetapi ada bukti dia mempunyai hubungan yang baik. Itu antara yang saya nampak dia punya implikasi lah. Dan saya tak nampak sangat dapatan kajian yang kedua, yang objektif kajian kedua, kata jumlah bahasa tu. Mana dapatannya jumlah bahasa untuk 20 orang kanak-kanak ni berapa banyak? Sebab kamu objektif kan tadi kata jumlah bahasa yang kanak-kanak yang ada. Yang disorder tu nampaklah. Implikasi dan apa cadangan-cadangan yang perlu dibuat. Apa cadangan kajian lanjutan ke cadangan-cadangan kepada dari segi peringkat amalan lah. So itu sahaja untuk kamu punya pembentangan. Yang saya nampak banyak, yang paling banyak mendapat perhatian ialah speech delay tadi, speech disorder terapi. Tapi itulah kita nak buat assumption kan, kanak-kanak ni ada speech delay ke speech terapi. Memanglah kalau macam saya sendiri, saya bukan bidang dalam pernikahan macam tadi Umar ni mungkin lebih expert dalam tu. Tapi betul lah kita susah nak detect kanak-kanak ni dia speech delay ke atau apa ke. Sebab tu saya selalu tanya apa sebab, apa faktor, apa yang dibuat. Kalau semua okey, tapi memang dia ada something wrong dengan dia punya speech, yes, better pergi jumpa speech terapi. Tapi ada kekurangan tadi. Tapi kalau memang kat rumah tak ada bercakap, kat taska pun, kat pengasuh pun macam tu dan sebagainya, mungkin faktor persekitaran itu satu. Mungkin satu faktor ialah dari segi alat artikulasi dia tak matang lagi. Mungkin faktor mental tu, mungkin disorder dan sebagainya lah. So banyak faktor. Kita kena dapatkan pelbagai sumber untuk menentukan ni. Dia tengok tiba-tiba tadi Soleha 2 bulan je dah settle dah. Maksudnya dia normal lah. Tapi persekitaran dia tak normal. Macam tadi juga siapa yang first bagi Syazwani tadi pun kata tadi. Kata ni dia tiba-tiba lepas tu dah bercakap dah. So maksudnya persekitaran tu memainkan peranan yang sangat penting. Okey, satu ada sebelum kita ni, walaupun dah pukul 4 saya nak share juga sebab saya rasa penting. Ada nota sikit saya punya lah, tapi sebagai perkongsian. Mana dah? Tentang bahasa. Saya sangat minat bahasa ni sebab jarang orang buat. Orang fokus baca tulis je, bosan lah saya baca tulis. Okey, bahasa ini antara bahasa dia dalam bentuk nota, tapi saya ringkaskan je sebab dalam otak je semua ni. Bila kita sebut bahasa, dalam konteks umum ialah kita sebut bahasa ialah simbol, bunyi mengikut
etnik ataupun kaum tertentu itu konteks umum bahasa Inggeris, bahasa Cina dan sebagainya. Tapi dalam konteks pendidikan dia lebih merujuk pada bahasa lisan yang melibatkan dua kemahiran iaitu bertutur dan mendengar. Okey? Dan dia ada beza dengan komunikasi. Jangan silap bahasa dan komunikasi. Bahasa ialah alat untuk berkomunikasi. Komunikasi pula lebih kepada pemberian ataupun penerimaan maklumat. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Sebab komunikasi ni bukan setakat guna bahasa isyarat pun boleh, guna tulisan pun itu kita panggil communication, telefon communication. Sebab tu jangan keliru antara bahasa dan komunikasi. Saya tak okey. Yes, tadi ada kata tadi dia punya kaitan korelasi dengan intelek. Betul. Dan kalau tengok pun bahasa lisan juga sebenarnya dia penting dalam asas perkembangan kemahiran literasi awal. So bagi saya lagi, kalau peringkat awal lah bagi taska umur 4 tahun ke bawah, kalau saya lah memang saya nak banyakkan fokus pada bahasa. Biar dia banyak vocab, biar banyak dia boleh bercakap, boleh memulakan pendapat, idea sendiri, tekankan yang itu. Selepas itu mungkin di tadika dah boleh fokus pada baca. Itu pandangan saya lah. Okey, kemudian bahasa lisan sangat pesat semasa kanak-kanak tatih umur 1-2 tahun. 1 tahun mungkin tak berapa, 2-3 tahun, dan kanak-kanak taska. Tapi dia start memang umur 1-2 tahun, dia dah boleh dah beberapa perkataan yang dia boleh buat. Kemahiran berkaitan bahasa lisan, kemahiran mendengar. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila kita fokus bahasa, kita terlepas pandang tentang kemahiran asas, iaitu kemahiran mendengar. Macam saya sebelum cakap tadi, sebelum kanak-kanak bercakap sebenarnya dia boleh mendengar. Dan kita perlu train kanak-kanak untuk menguasai kemahiran mendengar. Dia kena faham macam mana dia tahu kuasai kemahiran mendengar. Dia faham bila orang lain bercakap, dia faham bila orang lain bercakap, dia kena dengar, kena senyap dan dia kena faham. Kadang-kadang kita di taska tu tadi kan bila kita bagi arahan, kita tak tekankan kemahiran mendengar itu. Mendengar dengan betul, dengan proper lah, cara yang betul, kita kadang-kadang cakap je. Tapi kita sebelum tu perlu ditekankan juga kemahiran mendengar. Kemudian kemahiran bertutur ada dua, iaitu ekspresif, bertutur lah, dan reseptif. Reseptif tu dia dengar, ekspresif dia keluarkan, express. Reseptif dia terima, dia dengar. Dua-dua berlaku berkaitan antara satu sama lain. Ini tak nak ada. And then perbualan. Ini yang sangat menarik saya nak bincangkan. Perbualan sangat berkaitan dengan kemahiran bahasa lisan. Sepatutnya kita kena galakkan kanak-kanak berbual. Sebab tu kenapa kanak-kanak banyak yang tak boleh bercakap dan sebagainya, banyak faktor. Salah satu faktornya ialah di rumah parents kurang bercakap. Contoh bukan saya nak kata semua. Kadang-kadang parents sekarang kebanyakan parents bekerja. Okey, balik rumah dah penat dan sebagainya, tak sempat layan. Itu salah satu faktor lah. Okay, ada kajian dia kata yang ini daripada Hart ini 2003. Dia kata kanak-kanak dia bercakap dalam lingkungan 50 ujaran ataupun 50 perkataan saja dalam sejam. So sangat kurang. Itu salah satu. Dan kadang-kadang sekarang banyak gadget kan, telefon, nak bagi diam je kanak bagi gadget. Itu pun salah satu faktor bagi kanak-kanak space kurang. Sebab dia banyak main games, tengok gadget dan sebagainya. Dengan keadaan teknologi sekarang smartphone, nak bagi diam, nangis apa semua, ambil. And then dia tak bersosial, tak bergaul dengan. Contohlah kalau pergi rumah saudara mara, keluarga dan sebagainya kan, contoh. Kurang dah bersosial, kadang-kadang main sendiri. Itu salah satu faktor. Sebab tu saya pun, kalau dengan anak saya 2 tahun dengan 4 tahun, saya kurangkan dengan handphone ni. Dia ada limitation. Bukan setakat kita fikir screen time mata, tapi faktor bahasa. Kalau tak bercakap dah dia. And then Cikgu Hasni Bukan kata dia cakap dengan telefon, main dia dengan dunia phone dia tu. Ya, betul, risau. Sangat-sangat. Saya benda tu saya sampai limit 1 hari 1 jam je untuk anak saya. Saya limit seminggu sekali je, hari Minggu je saya bagi. Saya tak boleh sebab semua orang ada kelas online kan. Saya anak 24 tahun tak ada lagi, dia tak tahu. Saya kata and then dia faham lah. Kita kanak-kanak ni umur 2 tahun pun dah faham sebenarnya peraturan ataupun syarat. Kalau kita ajar, dia faham. Saya pun faham. Kalau hari apa ayah nak YouTube. Oh ya, saya dah janjikan seminggu sekali je hari Ahad.
seminggu sekali pun satu masa pun sejam je. Bukan kita tak nak bagi, tapi kita faham lah risiko. Nak bagi tu senang, tapi nak tarik balik tu Susah. sampai berperang, perang dunia ketiga dah kat rumah tu. Ya, malas nak bagi. Kan? Better tak payah bagi. Kita bagi benda lain lah supaya dia tak bosan kan. Kemudian satu lagi, kena aware semuanya. Kebanyakannya kita tak sedar diri juga. Satu kajian Vocalish 2018, saya kata guru kebanyakannya mendominasi percakapan ataupun perbualan. 80% cikgu kuas. Cikgu betik. Ya, cikgu fahamlah cikgu. Cikgu kan memang banyak nak cakap. Tapi kadang-kadang kita kena aware, kita kena kurangkan bercakap. Lagi-lagi zaman sekarang, generasi sekarang, bagi peluang kanak-kanak bercakap. Dia proses komunikasi. Contohlah kan, kita kadang-kadang mungkin bagi soalan tertutup, tapi sepatutnya kita bagi soalan yang terbuka lah, supaya kadang-kadang banyak dia boleh cakap. Banyak dengar cakap cikgu. Apa tu pun, cikgu pun hanya pilih siapa yang nak jawab dan sebagainya lah. So dia dominate keadaan tu sampai kanak-kanak nak bercakap pun. Contohlah, saya kadang-kadang kan kita masuk kelas dan sebagainya. Satu hari tu ada budak, kita ajar tentang apa, vokal, ikan dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang tu nak bercakap tentang pengalaman dia memancing dengan ayah dan banyak dia nak cakap. Tapi kadang-kadang malas nak layan, bagi stop. Itu salah satu lah, sepatutnya kita meraihkan dia. Okey, perbedaan kata. Ini contoh. Kadang-kadang kena ajar secara langsung, dan ada tak formal pun boleh juga, vocab dan sebagainya. Ini tak nak. Okey, ini yang saya kata yang kajian tentang kumpulan ni, dia apa, objektif kedua tadi, jumlah perbedaan kata. Tapi saya tak nampak result dia. Kalau tengok kat sini ini umur, ini jumlah perkataan. Kajian ni tak ada orang buat di Malaysia. Sayanglah, kita banyak rujuk. Ini pun daripada Machado 2016. Dia kata contoh bilangan perkataan pertama 10 hingga 14 bulan. Saya kata setahun dah dia tahu dah. Mungkin perkataan pertama mama, papa, ataupun yang paling dekat dengan dia lah. Lepas tu 2 perkataan, hampir 50 perkataan. Kalau 2 hingga 3 tahun sampai 500 perkataan. Kita punya kanak-kanak macam mana? Siapa boleh jawab? Perkataan apa? Kata nama ke, kata objek ke, apa ke? Tak ada orang buat. Saya nak buat tak sempat dah, banyak kerja. Siapa yang berminat, buatlah 3 hingga 4 tahun. Macam mana perkataan, 800 perkataan. Mungkin kita sama, mungkin rendah, tak tahu. 4 hingga 5 tahun. Tapi ini yang standard. 5 hingga 7 tahun sampai 11,000 perkataan dah dia boleh dapat. Bayangkan. Banyak sebenarnya. Sepatutnya kita tak tahu, standard kat Malaysia mungkin makin kurang. Bagi saya punya hipotesis awal, sebab dengan keadaan yang sekarang ni lah. Okey, ini perkembangan dan sebagainya, ini tak perlulah. Cuma satu lagi saya nak kongsi, last but not least, saya ada buat kajian. Ini kajian daripada saya punya tesis. Ini antara bahasa yang saya kaji, antara item-item dia lah. Yang merisaukan saya, ini data ni, saya ambil sampel 100 lebih, 3 tahun, 3 plus tu maksudnya dalam 3 plus dan 3-4 tahun lah. 4 plus ni dalam 4 hingga 5 tahun. 119 dengan 103. 3 tahun 4 tahun kalau keseluruhan, menyeluruh, dia telah menguasai TM tu, telah menguasai TM, telah menguasai. Tapi saya sangat risau yang ini. SM sedang menguasai. Penglibatan diri dalam perbualan. Yang ini saya buat bukan senarai semak, bukan suasidi. Saya test budak one by one untuk dapatkan result ni, dan melibatkan 100 orang lebih. One by one, ada satu sesi khas secara baca buku cerita, dan sambil-sambil itu berbual, dan saya dapat result ni. Sedang menguasai perbualan, penglibatan diri dalam perbualan. Kanak-kanak kurang SM. Bukan setakat 3-4 tahun, 4-5 tahun pun SM sedang menguasai. Mengeluarkan pendapat, tanya soalan. So something don't say. Kena tekankan bahasa ini. Ini satu kajian yang saya buat sendiri. Dan yang membimbangkan juga, ada satu data di NCDRC. Saya di NCDRC, ada National Child Data Center. Dia dapatkan data seluruh kanak-kanak di Malaysia di TASCA yang berdaftar, private, kerajaan, hampir berpuluh-puluh ribu punya data, dan dapatan lebih kurang sama dengan ini. Daripada persen itu
berpuluh-puluh ribu tu punya sampel, 40% sahaja yang achieve ataupun sampai tahap bahasa yang baik. 60%, tapi saya tak nampak saya tak bagi tunjuk data dia, tapi ada artikel dia, saya dah terbitkan. So membimbangkan sebenarnya keadaan tentang perkembangan bahasa kanak-kanak. Satu, dengan keadaan semasa. Kedua, tumpuan parents, demand. Taska tadika pun sama, demand dia nak, kadang-kadang taska tadika demand dia ikut parents, dia nak cepat baca, cepat tulis. Pernah dengar tak nak cepat cakap? Bukan, nak cepat bahasa cakap tu mungkin pernah lah, tapi biasa akhirnya nak tahu, at the end nak tahu baca tulis. Tapi dari segi bahasanya macam mana? Aktiviti sokongan ini tak perlulah. So ini antara peranan-peranan yang perlu kita tekankan. Libatkan kanak-kanak dalam perbualan, dah kurang sangat. Jangan berdominasi perbualan. Terima, bagi peluang, bagi ruang kanak-kanak bercakap, respon, hargai pendapat kanak-kanak. Kalau peringkat awal kanak-kanak saya, kadang-kadang kalau anak saya memang banyak cakap. Masa umur 3 tahun anak first tak banyak cakap sebab dia tak ada kawan. Walaupun saya macam-macam bagi, tak boleh juga. Dia macam lebih kanak-kanak. Satu lagi poin yang saya nak tekankan ialah kanak-kanak ni sebenarnya dia lebih selesa, lebih suka berbuat dalam kalangan mereka sendiri. Itu yang saya nampak. Sebab bila saya buat perbandingan antara anak saya pertama dengan anak yang kedua, anak pertama saya dah macam-macam bagi respon, bagi galakan, dan saya orang dewasa tak begitu berkesan. Dan dia umur 3 tahun pun masih kurang bokek, kurang bercakap. Tapi bila saya masukkan dia pergi taska, awal tahun tu masih ni, bila pertengahan tu macam bulan 3, bulan 4, bulan 5 nampak dah perubahan kesannya dengan rakan sebaya dia, kemudian dengan dia boleh bersosial. So memang nampak. So, lepas tu itu satu. So sekarang dia dah 4 tahun dah memang banyak cakap. Tapi kita layan lah. Cuma bila anak yang kedua 2 tahun, dia dah ada abang 4 tahun. Dia 2 tahun 4 tahun. So saya nampak yang anak kedua ni dia dah cepat dah. So maksudnya faktor rakan sebaya kanak-kanak lebih kurang sebaya sangat memberi kesan kepada kanak-kanak punya vocabulary, bahasa dan sebagainya. Okey. Dengar penuh perhatian, minat, sopan santun pun kena tekankan jugalah biasa bercakap. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang tak sesuai. Alright, last ini dan sebagainya lah. Ini secara keseluruhannya, ini antara kemahiran-kemahiran spesifik bagi bahasa lisan. Mendengar, first thing kita perlu tekankan. Sebab tu kita kena macam cikgu siapa tadi, Umi Hani tadi, dia kata dia test dia punya pendengaran, okey, tak ada masalah. Okey, buat yang lain pula. Pertuturan, perbualan aktif, vocabulary, perbedaan kata sangat penting. Okey, betul-betul menggunakan bahasa lisan. Sebenarnya vocabulary kanak-kanak pun kita jangan pandang rendah dengan kemampuan kanak-kanak. Dia boleh faham kalau kita bagi penjelasan tentang vocabulary. Kadang-kadang kita ialah ada kadang-kadang perkataan-perkataan. Contoh ini syarat pun dia tahu, peraturan. Contohlah kalau kita bagi tahu maksudnya. Bukan saya kata nak banyakkan yang vocab tinggi, tak perlu, tapi at least dia menguasai pelbagai perbedaan kata sesuai dengan umur dia. Bahasa lisan dan berbahasa mengikut budaya sopan santun. Okay, that's all for me for today tentang bahasa lisan yang sangat saya rasa teruja untuk membincangkannya. Sebab jarang orang nak bincang. Jarang orang biasa bincang baca tulis. Saya tak. Saya tengok sebab saya nak call peringkat awal lah. Peringkat awal taska, please fokus bahasa, vocab, perbualan dan sebagainya. Untuk di tadika kalau dia dah kuat bahasa tu, bolehlah fokus pada baca tulis. Okey, itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa persoalan setakat ini? Jelas tak perbincangan kita hari ini? Harap bermanfaat dan boleh implementkan, amalkan. So lepas ni bila jumpa dengan kanak-kanak, spend your time with your child. Dengan kanak-kanak, cakap. Sebab tu saya kata tanya Soleha tadi kan, pengasuh tu buat apa? Betul lah, dia tak buat apa. Itulah faktor dia tak cakap.
Lagi dia kalau bayi tadi tu pun bayi kan kata, bukan dia boleh sembang kan. Lagi baik kalau kanak-kanak tu kalau di overseas dia punya taska tadika dia. Dulu saya sempat di Malaysia ni, saya dulu kelas tu dia sengaja bagi berlainan umur satu kelas. Sekarang ni ada amalkan tak? Contoh satu kelas base study, umur kanak-kanak tu 5 dengan 6 tahun campur, 3-4 tahun kelas lain campur. Tapi kalau saya tengok sekarang banyak yang buat kelas 3 tahun 3 tahun, 4 tahun 4 tahun, 5 tahun 5 tahun. Tapi kalau overseas tak dia campur, sebab dia nampak kepentingan rakan sebaya tu yang berlainan umur ni, dia boleh bantu dari segi vocab, dari segi bahasa dia. Kelas cikgu ni macam mana cikgu Hasni buat? Sorry? Kelas cikgu asing ikut umur ke? 5 tahun, 6 tahun 5 tahun satu kelas, 6 tahun satu kelas. Sayanglah. Bukan sebab dia atas KSPK. Ya, tahu pasal KSPK tu kan dia. Saya sempat dulu masa saya 2009 ke 2000 berapa ke, masa tu dia tak pisah lagi. Dia campur. Tapi memang nampaklah guru macam susah sikit dia buat PNP tu sebab boleh nak umur kena buat bahan berlainan ikut umur kan. Nampaklah itu reasonnya. Cuma poin saya, kalau tadi ke apa semua, kena cuba cari masa, spend time, mungkin aktiviti yang melibatkan satu ni, yang boleh melibatkan bersama, supaya biar dia orang bersosial bersama lah berlainan umur. Biar mungkin dalam setahun mungkin ada beberapa kali lah buat aktiviti bersama berlainan umur, biar dia orang interact each other. Betul tu doktor. Sebab kanak-kanak yang saya cakap dia boleh bercakap tu sebab kalau kita ajar macam mana kita hatikanlah sebab tak lepas habis dia macam belajar tu kita akan campur. Bila campur tu lain daripada cikgu dia ni memang banyak bercakap, kawan-kawan dia yang umur 5 tahun, 6 tahun tu bercakap dengan dia. Dia sangat cepat boleh bercakap. Saya nampak budak yang contoh 3 tahun dia belajar 5 tahun, dia cepat ingat. Saya pun pelik. Sebab mungkin dia dunia kanak-kanak dia kan. Kanak-kanak dengan kanak-kanak je match. Kita dewasa kan. Walaupun kita kadang-kadang kita merendahkan kita punya umur kan, tak masuk juga dunia dia. Kena go. Okeylah. Banyak kita bincang hari ini. Alright, itu saja. For the next time kumpulan kedua get ready dengan tajuknya tajuk apa? Lupa dah saya. Apa? Pengetahuan cetakan. Okey, konsep cetakan. Hopefully lah. And then kalau boleh the next saya nak bukti juga, nanti Soleha tolong emailkan ke ataupun apa kamu punya slide tadi sebagai bukti perbincangan. Dan for the next time saya nak bukti juga, tolong screenshot kamu punya Google Meet dalam kumpulan. Masukkan dalam slide. Kamu punya screenshot gambar kamu tengah bincang. Tadi kata Soleha sampai 3-4 pagi malam kan. Bagilah gambar screenshot dengan cikgu kacau, cikgu Zaini ke apa ke, sampai masuk ward, masuk hospital. Kesian dia. Alright, itu saja. Terima kasih banyak untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekian dan terima kasih. Okay, good job. Perbincangan yang hangat. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cikgu Zaini. Sakit ke apa? Waalaikumsalam. Alright. Sampai saya teringat siapa? Ni siapa yang dalam private message tu yang tentang tugasan tu? Ada tak? Siapa? Sauni? Sonet. Mana dia? Sauni. Macam mana? Dah dapat solusi dah? Saya tak tahu lah, saya bagi tunjuk. Yang lain boleh live lah. Ni saya bincang dengan saudara, bagi saya share. Macam tak dapat lagi lah. Boleh lagi. Ya. Nampak ni, mana Google? Google dah out dah. Saya masuk balik.
Setakat ni tak ada lagi hantar. Yang lain-lain kalau nak hantar lah kalau dah siap draft. Ni kan today kamu hantar ni. Today boleh buka ke tak? Ni yesterday tak boleh lah. Ni drive. Tahu dah tu. Nah, tahu teman. Ni dapat lah. Baru saya dapat. Yang tadi yang saya buka yesterday tak dapat. Bincang teruslah kat sini, senang. Okay, kalau buka dah ikut standard. Yang jadualnya tu mana? Jadual tu kena ke atas sebelumnya. Ada satu yang satu lagi yang dalam ke jadual. Kalau boleh saya ada buat 2 attach. Nanti buat sekali lah. nanti buat sekali dalam dokumen. Ada dalam ni tak? Dalam private line, message Ada line. dekat Yesterday ke? ada. Ini. Yesterday punya. Tu yang jadual. Ni. Ya. Hopefully boleh dapat. Ni tak boleh. So saya tengok yang tadi lah. Saya try balik nanti lah. Yang today tu dapat pula macam mana yang tak dapat. Okay, tak apa, saya tengok yang tadi. Apa tajuk kamu? Mana dah tadi? Today ini ini. Analisis. Apa tajuk besar kamu yang kamu pilih untuk 333 tu, tajuk dia yang utama apa? Tentang apa? Faktor yang mempengaruhi perkembangan Faktor. bahasa. Umum saya risau kamu punya ni berlainan. F Ilmidia dan Almadi. Ini sepatutnya F tu tak ada, Ilmidia aja, dan F Almadadi, F tu tak ada. Mengkaji kesan program literasi keluarga. Saya nampak program literasi keluarga di Qatar. Ini tahun 2020, latest program literasi keluarga, family literasi lah ni. Konsep cetak, filologi, huruf, penggunaan kata, penulisan baru. Bagus. 320. Kaji kesan kesan program, tapi simple banyak sangat. 2 kumpulan eksperimen. Okey. Wujud perbezaan signifikan antara kedua kumpulan. Tak ada beza antara jantina. Okey, kalau saya tengok yang ni analisis ni okey. Cukup dah, semua ada. Penulis, tujuan, metodologi, dapatan pun jelaslah. Kamu kata dia meningkat kesan program literasi keluarga. Tapi saya nampak tajuk spesifik kami lah program literasi keluarga. Kalau artikel ni lah. Artikel yang kedua tentang literasi keluarga juga kah atau tentang apa? Dia faktor, maksudnya dari keluarga, dari guru macam. Okey, sekejap Artikel yang kedua ditulis oleh Bolutsky Scherer. Sepatutnya Scherer saja. Scherer et al. Scherer tak ada koma, et tak ada koma, al dot. Al dot. Okey. Titik ni tak ada, koma titik ni tak ada. Scherer. Kalau dia sebab penulis dia ramai dah. Ya, kalau ramai memang sekali terus kita buat Scherer et al. Tapi Bolutsky ni tak perlu dalam citation. Dalam senarai rujukan nanti dia akan jadi Scherer, B dot. Tujuan interaksi guru. Head Start, ini tahun 2020 juga. Penemuan yang bertahap dapat membantu. Penemuan model yang bertahap dapat membantu okey, nanti kemudian
Piasta ni biasa ni. Piasta SB tak perlu. Piasba et al 2020. Pengetahuan bahasa dan literasi pendidik. Ini betul. Children Yard Service Review sampai 108 ni dia kena italic. Ini apa ni? Ini muka surat ke apa? 105462 ni. Italic. Yang 105462 ni apa? Attach dia punya Muka surat page. Takkan page sampai 105462. Sepatutnya page dia macam ni 137 hingga 152. Boluski ni tak tepat dia punya. saya cek semula doktor. Boluski ni tak tepat dia punya rujukan cara tulis tu, rujuk APA lah. Teacher child interaction negative ini pun huruf kecil, tengok balik mana huruf besar huruf kecil. Topics in early child special education. Ini tak tahu nombor apa. Piasta Park ni okey. Early child okey. Association with practice student. Ini sepatutnya italic nama jurnal Dyslexia sampai 26. Itulah kamu punya analisis dan semua baik dah, cuma saya tak nampak spesifik. Terlalu umum. Sayanglah. Sebab faham kamu nak fato-fato, saya tak nak yang umum, saya nak spesifik. Kalau contohlah macam tadi ni, program literasi keluarga ni menariklah ni. Kalau kedua-dua artikel pun tentang, sebab family literasi kat Malaysia pun kurang. Sekarang ni kita ke arah itu, family literasi dengan pandemik lagi lah perlukan. So better kamu cari dua lagi artikel tentang family literasi, sebab yang ini sangat menarik. Yang dua-dua tu dah biasa dah. Tentang pendidik, interaksi guru. And then dia terlalu umum. Satu keluarga tiba-tiba, sebab saya faham kamu pilih nak fikir fato, tapi kalau fato saya tak nak, saya nak spesifik. Kemudian interaksi guru. Kemudian kat sini pula tentang pengetahuan bahasa literasi pendidik. Satu interaksi. Satu lagi interaksi guru dan kanak-kanak. Ini sampel kanak-kanak kan. Yang kat sini sampel siapa? Kanak-kanak juga. Yang pendidik kan? Ini guru. So tak nampak dia punya perkaitan, persamaan. Saya cadang, tapi poinnya kamu dah faham dan dah buat analisis, itu taste good kamu punya penulisan. Cumanya saya minta tolong spesifik satu tajuk. Family literasi yang ikut artikel pertama tadi ni. Family literasi. So family literasi kamu boleh cari tentang parenting punya, parents, sama ada ibu bapa ataupun ibu ataupun bapa, ataupun program. Banyak ni program family literasi kat luar negara ni. So boleh cari. Alright? okey doktor. Okay. Terima kasih. Alright, itu saja. Tapi kerja kamu baguslah. Saya tengok dari segi bahasa semua okey. Cuma tajuk je. Alright? Okay, Sauni. Okey. Alright. Ya. Thank you. Okay, itu saja. Yang lain pun ada lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih doktor. Alright. Yang lain ada apa-apa ke nak tanya apa ke? Tak ada? Terus cari artikel lah ya. InsyaAllah. Ya, Cikgu Asni? Tak ada apa dah. Tak ada apa. Alright. Okay, Assalamualaikum. Saya leave dulu, ada kerja lain.